Bismillah. Amin. Alhamdulillah. Okay. Right. Part ni saya rindu pula dengan budak opsi kan. Right. So, kita mulakan. Kalaulah dalam buku modul awak, kalau yang siapa tak ambil, you guys boleh beli kat Shopee tau. Nanti saya bagi link, korang boleh beli sendiri kat Shopee. Kenapa saya nak pakai buku? Sebab saya rasa buku lebih senang kot. Lebih praktikal. Sebabnya kalau awak tahu, kalau bio je, korang dah ready dengan buku rujukan, dengan buku latihan. So tak payah nak print-print. So bagi saya dia memudahkan awak dan juga saya. So siapa yang dah ambil modul tu, thank you so much. Siapa yang belum tu, sudi-sudikanlah ambil. Okay, so kita sambung. Okay, so far itulah macam mana nak cakap. Banyak benda di luar kemampuan kita kan. So basically kita masih lagi online. Kita online sampai akhir tahun ke macam mana? Sampai kita masuk fasa 3 Setahu saya kita fasa 2, so kita tak boleh di sekolah. Okay, so kita nak masuk soalan nombor 6. So soalan nombor 6 ni adalah proses meiosis. Korang dengar tak suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Dengar. Alright. Okay, so saya tengok dulu nota tajuk meiosis. Pagi-pagi ni lemau sikit kan? Okay, tapi tak apalah. Attendance pun tak cantik sangat ni. Ada 13 orang. Maybe ada yang dah pergi bercuti kot. Right, so kita tengok nota. Okay. Right. Tutup pintu sekali. Okay. Right, so kita nak tengok dalam tajuk pembahagian sel. So kalaulah awak tengok dekat sini dalam tajuk pembahagian sel, so pembahagian sel ni kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Sebelum tu apakah yang dimaksudkan sebagai, okay, pembahagian sel ni kita boleh pecahkan kepada berapa? Ada berapa jenis pembahagian sel? Bila kita cerita pasal pembahagian sel, kita cerita pasal sel. So pembahagian sel ni ikut awak, logiknya ada berapa jenis? Ini katakanlah ini satu sel. So saya buat macam ni tau. Ini nukleus. Ini adalah sitoplasma. So pembahagian sel ni ada berapa jenis? Pembahagian sel ni ada berapa jenis? Dua, yes, very good. So mula-mula apa dulu yang membahagi? Kalau ikut logik awak kat sini kan, apa dulu yang membahagi? Sitoplasma ke atau nukleus? Nukleus. Yes. Okay, kalau nukleus tu membahagi, apakah kita panggil proses nukleus itu membahagi? Okay, nama dia adalah karyokinesis. So, dalam proses pembahagian sel ni kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Okay, mula-mula nukleus yang membahagi. So, proses nukleus ni membahagi, kita panggil dia sebagai karyokinesis. So, logiknya macam ni tau. Mula-mula nukleus membahagi. Sitoplasma membesar. Ada dua nukleus. Tapi ni belum lengkap lagi pembahagian sel. So senang kata pembahagian sel ni terbahagi kepada dua peringkat. Mula-mula nukleus membahagi. Okay. Which is kita kenali sebagai karyokinesis. Lepas nukleus membahagi untuk menjadikan dua sel, seterusnya yang membahagi adalah sitoplasma. So, proses sitoplasma ni membahagi kita kenali sebagai sitokinesis. So, sitokinesis ni dalam sel tumbuhan dengan sel haiwan sama tak proses sitokinesis? Pembahagian sitoplasma dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan ni sama ke berbeza? Kalau dia mencurut kat tengah sitoplasma, itu adalah untuk sitokinesis untuk sel haiwan atau sel tumbuhan? Dia mencurut kat tengah. Macam ni kan? Okey, ini mencurut kat tengah ni, ini adalah sitokinesis ini berlaku untuk sel haiwan atau sel tumbuhan? Ini adalah sitokinesis. Haiwan. Yeah, ini adalah untuk haiwan. So kalaulah membran plasma mencurut di tengah, itu kita panggil dia sebagai, sini kan, membran
plasma mencurut di tengah. Okay, ini kita kenali dia adalah sebagai untuk haiwan. Kalaulah dekat tengah-tengah tu dia membina plat, itu adalah pembinaan plat, pembentukan plat. Itu adalah untuk sel tumbuhan. Okay, now kita intro lagi sekali. Now, kita sel dengan mitosis. So, bila lah kita nak cerita pasal pembahagian sel ni ada dua jenis sebenarnya. Satu adalah mitosis, satu lagi adalah meiosis. Now, kita sel ni selalunya dia berkait dengan mitosis. So, ini adalah kita sel. So, kita sel ni terbahagi kepada, kalau lah awak tengok kat sini, ini kita kenali dia sebagai interfasa. So, interfasa ni terbahagi kepada berapa? Interfasa ni terbahagi kepada berapa? Tengok daripada sini, interfasa ni terbahagi kepada berapa? Interfasa boleh dipecahkan kepada berapa peringkat? 3. Yes, 3. So, kita ada G1. G1 stand for growth 1. Ini bahasa Inggeris tau. G1 growth 1. Kalau S adalah synthesis. Kalau G2 adalah growth 2. So interfasa kita boleh pecahkan kepada 3. So dalam kita sel, kalau awak tengok daripada sini, 75% ni adalah peringkat interfasa. So peringkat ni mula-mula dengan G1 which is pertumbuhan yang pertama. Masa ni sel membesar, masa ni ada organel baharu dihasilkan. Organel baharu dihasilkan. Masa ni mitokondria jadi 2, jasad Golgi jadi 2, macam tu. Katakanlah peringkat S ni adalah DNA replikasi. DNA replikasi ni berlaku pada kromosom. Asalnya kromosom ni satu je, dia akan replikasi menjadi 2. Tapi masa ni, kromosom ni kita kenali dia sebagai kromatin. Kenapa masa ni kromosom ni, masa peringkat G interfasa ni kita kenali dia sebagai kromatin? Why? Kenapa kita kenali dia sebagai kromatin? Apa beza kromosom? Apa beza kromosom, kromatin dan kromatid? Apakah bezanya? Kromatin tu apa? Kromatin dalam bentuk macam mana? Pernah dengar tak? Ke korang lupa ni? You guys lupa ke? Ya, Tak ingat apa-apa? tak jelas. Tak macam bentuk berbenang. Kalau kromatin ni dia dalam bentuk berbenang. So, kalau kromatin dalam bentuk berbenang. Kalau kromosom ni sebenarnya terdiri daripada 2 kromatid kembar. So, ini adalah kromosom. Yo, cantik. So, kromosom satu bahagian ni, ini kita kenali sebagai kromatid. So, ini juga adalah kromatid. So, kesimpulannya kromosom terdiri daripada 2 kromatid kembar yang tengah-tengah ni kita kenali dia sebagai apa? Kita kenali dia sebagai apa yang tengah-tengah ni? Yang jadi glue, yang melekatkan kromatid kembar ni. Kita kenali sebagai apa? Dia start huruf S. Sentroma. Yeah! Namanya adalah sentroma. Okay. So, kejap. Alright, so kalau lah awak tengok dekat sini, okay, kita boleh tengok kat sini. Ini adalah peringkat interfasa. So, peringkat seterusnya adalah fasa M. Fasa M ni adalah fasa mitosis. So, yang ini orang kata apakah jadi kita sel tu? Apa jadi jika kita sel tu berlaku terlampau cepat? Kita sel ni kena berlaku dalam kadar yang betul tau. So, katakanlah apa jadi kalau kita sel tu berlaku terlampau cepat? Sekejap Apa jadi kalau kita sel tu berlaku terlampau cepat? Dia boleh menyebabkan apa? Penyakit apa?
Kanser. Yes, dia boleh menyebabkan kanser. So sebenarnya kita sel ni dia mesti berlaku pada kadar yang betul. Jika kadar tu terlampau cepat, dia boleh menghasilkan sel-sel yang tak normal yang kita kenali dia sebagai tumor. So tumor ada dua jenis. Satu adalah tumor maligna, satu lagi adalah benigna. Antara maligna dan juga benigna, mana satu yang kita kenali dia sebagai sel kanser? Mana satu yang kita kenali sebagai sel kanser? Benigna ke maligna? Maligna. Yes, maligna. So ini baru masuk profasa. Profasa ni short form dia adalah PAKMAT. Okay, so kita ada profasa, kita ada metafasa, kita ada anafasa dan akhir sekali telofasa dia sekali dengan cytokinesis. So dalam tajuk mitosis, saya ulang banyak sekali, mitosis ni awak ingat hero dia. Dalam kes ni hero dia adalah kromosom. Masa profasa, kromosom tu pendek dan tebal. Pendek dan tebal. Masa ni GG baru terbentuk. Gentian gelendung baru terbentuk. Okay. Kalaulah metafasa, menyusun. Menyusun kat mana? Menyusun dekat middle. Okay. Macam mana kromosom tu boleh menyusun dekat middle? Macam mana dia boleh menyusun dekat tengah satah khatulistiwa ni? Middle ni adalah satah khatulistiwa. Macam mana kromosom tu boleh cantik tersusun dekat satah khatulistiwa? Macam mana dia boleh tersusun cantik? Disebabkan apa? Macam mana kromosom tu dia pendek dan tebal, lepas tu dia boleh tersusun cantik dekat satah khatulistiwa tu? Disebabkan oleh apa? Macam mana kromosom tu boleh bergerak? Daripada macam ni kan? Dia boleh bergerak ke tengah kat sini. Siapa yang menarik kromosom tu kat middle? Gentian gelendong ke? Adalah gentian gelendong. So awak nak bayangkan gentian gelendong ni macam tongkat. Awak nak bayangkan kromosom ni tak ada mata. Bila kromosom ni tak ada mata, kromosom ni dia perlu, tapi macam kromosom tak ada mata tapi kromosom ni perlu bergerak. Macam mana dia boleh bergerak ke tengah? Adalah disebabkan oleh gentian gelendong. So keyword, saya jawab keyword je. Profasa, PAKMAT. So profasa, kromosom pendek. Awak bayangkan macam Doraemon, pendek dan tebal. Masa ni GG baru mula nak terbentuk tapi tak settle lagi. Now, GG ni terhasil, siapa yang hasilkan GG? Yang hasilkan GG adalah centriole. Kemudian masa metafasa GG ni dah terbentuk sempurna. So oleh itu kromosom boleh menyusun di middle, dia boleh menyusun kat tengah. Lepas tu bila kromosom tu dah menyusun, fasa ketiga adalah anafasa, asing ke kutub bertentangan. Masa ni, kalaulah awak tengok daripada sini, apa yang awak boleh nampak? Apakah yang awak boleh perhatikan masa metafasa? Sekarang kita kenali, okey, kalau ayat saya, kita nak kenali kromosom yang bergerak ke kutub bertentangan ni, kromosom ke kromatid? Mana satu yang sesuai? Kromosom ke kromatid? Kalau saya labelkan satu je, saya bukan label macam ni dua. Saya labelkan satu. Yes, kita panggil dia sebagai kromatid. Kenapa kromatid? Sebab sentroma dia dah putus. So awak ingat, kalaulah awak tengok dekat sini, kita kata anafasa asing ke kutub bertentangan. Kromatid asing ke kutub bertentangan. Lepas tu bila telofasa ni macam tiba ke kutub bertentangan ataupun terpisah, ataupun kita nak kata kat sini kromatid tu dah terpisah. Masa ni kita dah jadi dua nukleus. Okey, saya bagi awak satu tips. Kalau awak nampak dekat sini ada perkataan nukleus, GG tak ada. So senang kata, awak tengok kat sini atau membran nukleus. Membran nukleus dengan GG tak kawan. Kalau GG ada, membran nukleus tak ada. Kalau membran nukleus ada, GG tak ada. So masalah telofasa, membran nukleus ada. Tetapi gentian
gelendung, dia dah hilang. So ini adalah peringkat metafasa. So daripada penerangan, okay, ayat saya, statement saya. Mitosis adalah proses pembahagian nukleus. Kadang-kadang ada orang cakap nukleus ataupun terus saja cakap mitosis. Mitosis adalah proses pembahagian sel yang hasilkan berapa sel anak? 2 atau 4? 2. 2 sel anak. Dan bilangan kromosomnya, asal ni bilangan kromosom dia, kira dari tengah tau. 1, 2, 3, 4. Sekarang ini pun sama, 1, 2, 3, 4. So sekarang kita kata mitosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan 2 sel anak. Setiap sel anak, bilangan kromosom, Diploid. diploid, ataupun kita kenali dia sebagai sama. Alright. So ini adalah aplikasi mitosis. So mitosis ni banyak terlibat dalam perubatan dan juga pertanian. Ini adalah tissue culture. Ini sepatutnya korang kena buat research sendiri, tapi saya ada bagi nota tahun lepas. Kemudian ini adalah terapi stem cell. Terapi stem cell ni adalah menggunakan mitosis. So maksudnya stem cell tu dia akan membahagi dan menghasilkan sel anak yang serupa. Yang ini adalah teknik pengkulturan stem cell daripada haiwan, kemudiannya dikultur untuk menjadi daging. Wow, yang ini adalah sangat unik. Okey, ni tak payah. So sekarang kita tengok meiosis. So meiosis ni kita terbahagi kepada 2. Okey, so bayangkan kalau mitosis tu proses pembahagian sel berlaku 2 kali. Tadi mitosis tu berlaku sekali. Sekarang meiosis berlaku 2 kali. So berapa sel anak yang akan terhasil? Dekat akhirnya sel anak yang terhasil tu ada berapa? Teka sel anak yang terhasil ada berapa? Ending dia sel anak yang terhasil ada berapa? Tadi mitosis 2. Sekarang berapa? 4. Yay! Sekarang ada 4. So basically kira dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Asalnya ada 4 kromosom. Ada 4 kromosom. Ending dia, akhir dia, lepas meiosis 2 semua dah settle, ending dia hasilkan setiap sel anak dia ada 4. Tengok sel anak 4. Setiap sel anak bilangan kromosomnya jadi separuh dan tak sama. Okay, so ini adalah orang kata sel anak 4. Lepas tu bilangan kromosom adalah adalah haploid. Dan juga awak tengok kat sini dia adalah berbeza dengan induk. So awak tengok asalnya macam ni. 1, 2, 3, 4. Lepas tu awak tengok dia belang-belang. Kaki dia ni sebelah ni ada merah, sebelah ni ada biru. Macam mana kromosom yang terhasil melalui proses meiosis dia hasilkan orang kata yang berbeza ni. Bahan genetik berbeza atau dia tak sama dengan induk. Apakah nama proses yang boleh menyebabkan pertukaran bahan genetik yang menghasilkan sel anak yang tak sama pun dengan induk? Apakah nama proses tu? Pindah silang. Yeay, pindah silang. So pindah silang ni berlaku masa bila? Apa? Saya bagi hint meiosis 1, bukan meiosis 2. Tapi meiosis 1 ada Pak Mat dia juga. So mana satu? Dia berlaku bila? Profasa 1. Yeay, profasa 1. So masa profasa 1, banyak benda yang jadi kat profasa 1. Sama kromatin pendek dan tebal. Tapi cerita dia panjang. Dia macam nak bayangkan cerita drama. Ini season 1. So season 1 meiosis 1. So meiosis 1 ada drama episod 1. Episod 1 adalah profasa. Episod 2 adalah metafasa 2. Episod 3 adalah anafasa. Meiosis 1 dia ada Pak Mat. Okay, so Pak Mat 1, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1.
Now, awak nak bayangkan tengok drama, apa-apa drama, intro dia mesti kena hebat. Apa-apa drama nak tarik orang tengok kan. Dia punya first episode tu, dia mesti pilot dia tu, episode dia mesti paling hebat. So sama juga dalam kes ni. So dalam kes ni, meiosis kita boleh pecahkan, meiosis ni boleh pecahkan kepada dua. Meiosis 1 dan juga meiosis 2. Hai Farah. Now, dalam meiosis 1, dia ada Pak Mat juga. Pak Mat. Semua satu-satu. Ini pun Pak Mat, PMAT. Now, dalam meiosis 1 yang paling banyak drama adalah masa profasa 1. So masa ni apa yang jadi? Masa ni kromosom homolog tu dia couple, berpasangan, yang kita panggil dia sebagai synapsis. So synapsis membentuk bivalent. Dah sampai situ je. So keyword dia dalam profasa, keyword dia awak ingat keyword dia synapsis. Keyword dia adalah kromosom homolog, KH, synapsis, membentuk bivalent ataupun nama lain tetrad, saya ambil satu je, bivalent. Lepas bivalent tu dia dah couple, dia buat apa? Dia pergi tukar-tukar bahan genetik. So dia akan melakukan pindah silang. So pindah silang tu berlaku kat mana? Berlaku kat mana? Di dating. Kat mana kromosom homolog di dating? Kiasma. Kiasma. Dan akhirnya pindah silang ni kepentingan dia akan menghasilkan genetik, pertukaran genetik. Alright, okay. So ni dah settle profasa 1. Ini adalah masuk metafasa 1. Awak ingat tak dalam metafasa 1 dalam proses variasi? Okay, tengok soalan ni biasanya dia akan jump dengan tingkatan 5. Dalam tingkatan 5, hari tu kita baru belajar variasi dipengaruhi oleh dua faktor. Satu adalah faktor persekitaran. Satu lagi adalah faktor genetik. Dalam faktor genetik, dia ada tiga. Pertama adalah masa metafasa 1. Kedua adalah anafasa 1. Ketiga adalah persenyawaan rawak. Keempat adalah mutasi. Dalam metafasa 1, ini yang boleh menyebabkan variasi. Awak nampak tak? Gabungan dia bukan fix. Dia mesti sebelah sini merah, sebelah sini biru. Dia boleh jadi biru-biru, senang kata boleh jadi biru-biru atau selang-seling merah-biru. So yang ini boleh mewujudkan variasi. So ini, proses ini boleh menyebabkan, orang kata boleh menyebabkan menghasilkan gamet yang berbeza. So ini kita kenali sebagai penyusunan. Variasi. Oh, pertama adalah pindah silang. Okey. Profasa 1. Metafasa, profasa. Okey. Anafasa tak? Profasa 1 which is pindah silang. Kalau metafasa 1, kita kenali dia adalah penyusunan bebas kromosom. So this one, kita panggil dia sebagai penyusunan bebas kromosom. Maksudnya dia tak semestinya color tu satu merah, satu biru. Dia boleh jadi dua-dua biru. So yang ini kita panggil dia sebagai penyusunan bebas. So senang kata, kesimpulannya saya masuk bab tingkatan 5, variasi, bab 12. Okay. Variasi dipengaruhi oleh genetik. So macam mana boleh menghasilkan gamet yang berbeza? Gamet yang berbeza adalah disebabkan 3 faktor. Pertama adalah profasa 1, pindah silang, pertukaran bahan genetik. Kedua adalah metafasa 1, iaitu penyusunan bebas kromosom. Ketiga, persenyawaan berlaku secara rawak. Keempat adalah mutasi. So awak tengok kat sini. Okay. Now bezanya kalau awak tengok dekat sini metafasa. Okay, metafasa 1 dengan kromosom, metafasa dalam mitosis.
Kalau dalam mitosis, yang menyusun kat tengah adalah kromosom sahaja. Tapi kalaulah awak tengok kat sini, dalam metafasa 1, apakah yang menyusun kat tengah? Boleh tak saya panggil dia sebagai kromosom je? Boleh tak masa metafasa 1, kita kata kromosom menyusun di satah khatulistiwa? Boleh tak saya cakap begitu? Tak. Tak. So siapa yang menyusun kat tengah ni? Kromosom homolog. Yes, kita kenali dia sebagai kromosom homolog. Okey. So sekarang awak bayangkan macam dia orang tengah indah berkapel. Lepas tu bila dia orang dating, dia orang pun gerak sama-sama dekat satah khatulistiwa. So tadi tapi saya kata kromosom ni buta. Macam mana kromosom tu boleh bergerak? Dia sama je menyusun. Metafasa menyusun. Menyusun kat mana? Menyusun kat middle. So macam mana kromosom tu boleh bergerak ke satah khatulistiwa tu? Macam mana dia boleh menyusun kat middle? Macam mana dia boleh menyusun kat tengah? Disebabkan siapa? Macam mana kromosom tu boleh menyusun kat tengah? Siapa yang boleh tarik kromosom tu ke tengah? Sentriol ke gentian gelendung? Centriol. Salah. Gentian gelendung. Gentian gelendung. Sentriol menghasilkan gentian gelendung. Sentriol ni je tau. Yeah. Right? So yang menghasilkan gentian gelendung adalah sentriol. Yang menggerakkan kromosom inilah. Right? Yeah. Okay. Now, masa dia dekat sini, dia gaduh. Bila dia gaduh, dia masuk anafasa 1. Dalam masa anafasa 1, sekarang kromosom akan terpisah, akan asing ke kutub bertentangan. Tetapi masa ni, kita tak kenali dia sebagai kromosom homolog. Kita kenali dia sebagai kromatid. Ataupun kadang-kadang orang kenali dia sebagai kromosom. Ini sebenarnya satu struktur kromosom. Kenapa masa ni sentroma tak putus? Lepas tu dia tiba ke kutub bertentangan. Telofasa tiba ke kutub bertentangan and then dia mencerut. So dia menghasilkan masa ni kalau you guys perasan, masa anafasa 1, kromosom tu dah haploid. Bilangan kromosom dah jadi separuh. Bilangan kromosom dah haploid. Okay. Masa ni dia dah menghasilkan kromosom yang haploid tetapi sel anak dia baru 2. So oleh itu dia akan melakukan meiosis 2. So dalam meiosis 2 awak ingat dia sama juga, dia ada nama dia 2, so profasa 2 and then kita ada anafasa 2. Pak Mat dulu. Profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan juga telofasa 2. Okey. So kenapa Tuhan jadikan kromosom ni mesti haploid? Kenapa Tuhan jadikan gamet ni mesti haploid? So senang kata proses meiosis menghasilkan gamet. Kenapa gamet tu mesti haploid? Kenapa ovum dengan sperma dihasilkan melalui proses meiosis? So ovum ni kita kata dia adalah sel yang haploid iaitu 23 dan juga sperma 23. Kenapa Tuhan jadikan gamet tu mesti haploid? Why? Kenapa dia mesti haploid? Kenapa dia mesti haploid? Kenapa Tuhan jadikan, apa jadi kalau ovum tu adalah 46? Sperma 46? Sakit. Ya, dia boleh jadi sakit. Sedangkan kalau kromosom terlebih satu pun kita boleh kena Down syndrome. Kalau terlebih dekat kromosom seks, kita boleh jadi Klinefelter. So senang kata untuk menghasilkan manusia atau organisma yang bilangan kromosomnya normal atau sama dengan induk, sebab tu Tuhan jadikan gamet tu bilangan dia mesti haploid. So oleh itu bila berlakunya proses persenyawaan, zygote yang dihasilkan adalah diploid. So dia dapat menghasilkan balik zygote yang diploid sama dengan induk, bilangan kromosom sama dengan induk. Right, so kita barulah tengok soalan, tengok tumor. So tumor yang paling ganas sekali adalah tumor maligna. So tumor maligna ni adalah disebabkan oleh mitosis tidak terkawal. Okey, namanya adalah sel kanser. Masalah dengan sel kanser ni,
Sel kanser ni dia tak boleh duduk diam. Dia macam parasit. Sebab sel kanser ni dia akan bersaing untuk mendapatkan nutrien daripada tisu-tisu yang baik di sekitarnya. So bila dia menyerap nutrien daripada tisu-tisu yang normal, dia akan menyebabkan bilangan sel kanser tu bertambah. So jahatnya lagi, tumor maligna ataupun sel kanser, dia boleh merebak ke bahagian badan yang lain. Dengan cara dia masuk dalam salur darah dan dia attack badan yang lain. So sebab tu kalau orang kata dia ada kanser, katakanlah kanser breast cancer, dia kata dia punya sel kanser dah merebak pergi ke tulang belakang. Sebab sel kanser tu jahatnya, dia masuk dalam salur darah, dia boleh pergi attack ke sistem badan yang lain. So sebab tu kadang-kadang orang yang ada kanser, even tu dia dah buang tumor maligna, dia tetap akan menjalani kemoterapi. Kenapa? Untuk prevent, untuk membunuh sel-sel kanser yang mungkin telah bergerak ke sistem badan yang lain. So basically untuk orang yang ada pengidap kanser, maksudnya untuk dia baik, dia bukan satu je rawatan. Maksudnya kalau dia bedah, buang tumor tu dah settle. Tak. Sebab kita takut ada sel-sel kanser ni, dia boleh merebak ke sistem, masuk ke sistem badan yang lain. Ni. Ini pula kesan ketidak normalan meiosis. Ini kita panggil dia sebagai tak disjungsi masa anafasa. So, awak ingat tak disjungsi kalau terlebih kromosom, apakah penyakit yang terlebih kromosom 47 tu? Contoh penyakit. Sindrom Down. Yes, sindrom Down. Okey, barulah kita tengok latihan. Okey, latihan. Ini adalah meiosis fasa, dia kata kat sini diagram 6.1. Fasa P dan fasa Q semasa meiosis. So, P ni sebenarnya kalau ikut dekat sini, P ni kita kenali dia sebagai peringkat apa ni? Ini adalah rangsangan. So, P ni peringkat apa? Dia asing ke kutub bertentangan. So, saya kata anafasa. Tapi dalam meiosis, anafasa, dah cakap meiosis 1. So, ini adalah anafasa 1. Yang ni pula, Q ni pula. Q ni apa? Metafasa. Yeah, ini adalah metafasa. Boleh tak saya tulis metafasa saja? 1. Yeah. Apa jadi kalau saya tulis metafasa saja macam ni? Jadi mitosis. Yes, very good. Korang dah hebat lah tajuk ni. Saya dah cerita untuk kali keberapa ni? Maksudnya Fatia je. hari-hari. Fatia je. So ini adalah tadi anafasa 1. Ini adalah metafasa 1. Nah, menyatakan perlakuan kromosom pada peringkat tu. Okey, so sekarang cerita dia macam ni je. Awak just cerita apa yang awak nampak. So dalam anafasa 1, kita nak cakap apa? Apakah perlakuan kromosom? Berdasarkan apa yang awak faham. Macam mana awak nak buat ayat dalam P tu? Kromosom apa? Awak nampak kromosom tu jadi apa? Bergerak ke Kutub? bertentangan. Yes, awak just tulis je sebagai kromosom bergerak ataupun kromatik kembar. Tapi saya suka kromosom je. Kromatik kembar. Is it kromatik kembar? Tak boleh lah ayat kromatik kembar saya rasa. 2 kromatik kembar tu boleh lah. Kromosom je. Kromosom bergerak ke kutub bertentangan. So ayat dia, beza dia dengan anafasa adalah perkataan ni. Kalau anafasa 1, kromosom bergerak ke kutub bertentangan. Kalaulah anafasa mitosis, okay, dia macam hero je lain tau. Jalan cerita dia sama. Macam kadang korang boleh tengok drama, korang rasa macam drama tu lebih kurang sama. Hero je beza. So dalam kes ni pun sama. Kalau anafasa 1, kromosom bergerak ke kutub bertentangan. Kalau dalam anafasa mitosis, kromatik. Berapa kromatik? Sebab sentroma dah putus. Bergerak ke kutub bertentangan. Okey. Nah, ini pula adalah peringkat metafasa. Tengok
Kalaulah metafasa mitosis, kita kata kromosom menyusun di satah khatulistiwa. So ayat dia belakang sebenarnya sama je jalan cerita dia. Tapi kalau metafasa 1, hero dia siapa? Boleh tak saya cakap kromosom? Boleh tak saya cakap kromatik? Boleh. Tak boleh. So siapa hero dalam metafasa 1? Kromosom homolog. Yeah, kromosom homolog. Nampak tak jalan cerita dia belakang ni semua sama. So kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa. Alright. So this one. Ush, alamak. Okay, so tadi kita dah cakap lah. Kalau sini tadi peringkat anafasa, kromosom bergerak ke kutub bertentangan. Yang sini pula kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa. So ini proses apa ni? Teka, ni proses apa? Pindah silang. Yes, pindah silang ni tadi berlaku kat mana? Kiasma. Dia berlaku kat kiasma, very good. Dia berlaku masa fasa yang mana satu? Betul, yang ni berlaku kat kiasma. Ini berlaku masa bila? Profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 atau telofasa 1? Which one? Mula-mula, episod mula yang banyak drama tu. Apa nama dia? Profasa 1. Ya, profasa 1. Bertabah korang. Suara korang lemah ni. Okay. Right, ni nanti dia akan jadi belang-belang sebenarnya. Tapi bila kita foto stick ni, dia tak nampak beza. Agak-agak gini lah. So ini cara lukisan dia. Namakan proses R. Ini proses R tadi kita kata adalah pindah silang. Banyak sangat ruang jawapan ni. Terangkan proses R. So proses R ni ada 2 markah. So terang proses R. So pindah silang, terangkan proses R. Apakah yang berlaku pada proses R? Dia ada kaitan dia. Pindah silang berlaku, saya ambil pindah silang berlaku di kiasma. So apa kepentingan proses pindah silang? Apakah kepentingan proses pindah silang? Bila belang-belang tu dia akan menyebabkan apa? Menghasilkan kombinasi gen. Yes, menghasilkan kombinasi gen dan dia boleh menyebabkan variasi. Sebab tu kita kata faktor variasi, ingat tak alamat tak ada. Faktor variasi dipengaruhi oleh 2. Satu faktor persekitaran, satu lagi adalah faktor genetik. So faktor genetik adalah pindah silang masa profasa 1, penyusunan bebas kromosom masa metafasa 1, kemudian persenyawaan berlaku secara rawak dan juga mutasi. So kat sini kita kata dia pertukaran bahan genetik yang menyebabkan variasi. Alright. So seterusnya. Ya. Oh. Okay, soalan 7. That's 2. Okay. Right. So Raja 7 menunjukkan keratan memanjang hujung pucuk. Okay, Raja 7 menunjukkan proses yang berlaku pada zon P. Ini adalah tisu meristem apex.
Tissue meristem apex ni terlibat dalam pertumbuhan primer. Tajuk theta 5. Pertumbuhan primer. So pertumbuhan primer ni biasanya dia melibatkan bilangan sel bertambah. Dan bilangan sel tu biasanya adalah sama. So apakah nama proses pun bahagian sel yang menghasilkan bilangan sel yang menghasilkan sel yang sama seperti induk. Mitosis ke meiosis? Mitosis ke mi? Yes, mitosis. So kat sini satu markah. Apakah kepentingan proses mitosis? Apakah kepentingan proses mitosis? Tadi saya kata apa? Dia boleh menambah bilangan sel. dia boleh menambah bilangan sel dan menghasilkan ataupun seterusnya menghasilkan sel anak yang sama dengan induk. Ini korang tulis cantik-cantik tau. Okay, now kemudian B. Ini adalah aplikasi proses mitosis. So, ini proses apa ni? Aplikasi proses mitosis ni adalah apa ni? Ni proses apa ni? Dalam bidang pertanian ni biasa digunakan. Ni apa? Apa nama proses ni? Klonan. Pengklonan ataupun kita boleh jawab pengklonan ataupun kita boleh panggil kultur tisu. Kalau kultur tisu ni dia lebih spesifik, dia hanyalah untuk tumbuhan. Tapi kalau haiwan awak tak boleh kata kultur tisu. Awak kena cakap pengklonan. Tapi kalau awak cakap pengklonan saja, pengklonan ni boleh untuk tumbuhan dan juga haiwan. Okay. Alright. So seterusnya, apa kalau kita cakap klon? Apakah ciri-ciri klon? Bila kita kata klon je, apakah ciri-ciri klon? Kau ni klon mak engkau. Apa maksudnya tu? Sama. Sama. Macam pernah kena Fatihah? Okay, bahan genetik sama. Okay, bahan genetik sama dengan induk. Induk tu sebenarnya emak dengan induk. Ataupun awak just cakap macam ni, sama dengan induk je pun tak apa. Sama dengan induk. Okay, so apakah kebaikan pengklonan? Ataupun ni, kalau tumbuhan, apa bestnya kita klonkan dia? Klon ni, biasanya pengklonan, proses pengklonan dia melibatkan mitosis. Biasanya proses mitosis ni, dia lebih macam vegetatif. Apa bestnya kalaulah kita ada sayur tu dihasilkan melalui proses kultur tisu atau pengklonan. Awak rasa apakah baiknya kalau sayur-sayuran tu dihasilkan melalui proses pengklonan berbanding kita tanam cara old school, cara biasa? Kalaulah awak petani, orang kata kalau kita guna kultur tisu lebih untung. Kalau awak petani, kenapa awak cakap dia untung? Lebih baik. Kenapa? Hasil banyak. Ya, very good. So, hasil tu boleh dihasilkan dengan, boleh dihasilkan dengan banyak. Apa ni mana? Kat sini ke tadi? Okay. Boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat. Okay. Tapi apakah keburukan pengklonan? Best tak kalau kita kalau kita manusia kita klonkan, semua sama je? So kalau semua sama tu kita kata dia tiada apa? Variasi. Yes, tiada variasi. So tiada variasi kat sini, tiada variasi kat sini sebenarnya kita nak cakap variasi bukan dari segi fizikal, variasi dari segi dia punya resisten, ketahanannya terhadap penyakit. Katakanlah kalaulah awak tanam sayur, katakanlah awak tanam pisang. Pisang tu adalah hasil daripada pengklonan. So katakanlah pisang tu kena virus A, dia mati. So katakanlah awak 1 hektar awak tanam pisang, okay, semua adalah daripada pengklonan dan ada orang jahat dia boleh
boleh cipta satu virus yang boleh bunuh pisang tu. So 1 hektar atau 10 hektar semua akan mati. Sebab bukan saja rupa dia sama. Satu lagi dia adalah tiada variasi. Dia akan ikut mati. Tapi kebalikannya pengklonan, dia boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dan juga singkat. Katakanlah biasa kalau kita klonkan baka yang elok. Maksudnya pisang tu besar, rasa dia manis, dia cepat masak. So biasanya kita klonkan baka-baka elok, tetapi satu keburukannya kalau ada orang nak sabotage awak, dia tahu ada satu virus, dia boleh letak virus tu, dia akan menyebabkan tumbuhan tu akan cepat mati. Sebab dia punya kerintangan yang sama terhadap penyakit. Kerana ada kerintangan yang sama terhadap penyakit. Okay, last sekali. Ini adalah sel kanser. Sel kanser ni juga kita kenali dia sebagai apa tadi kita kata? Sel kanser ni juga kita kenali. Yes, kita panggil dia sebagai tumor. Okey, dia mesti ada perkataan tumor. Tumor ni adalah sel tak normal. Tapi kalau sel tak normal tu, dia duduk kat situ je, dia tak mengganggu sistem badan yang lain, kita panggil dia sebagai sel benigna. Kalaulah yang ini tumor ni, sel tak normal, asalkan awak nampak tumor adalah sel tak normal, abnormal cell. Sel abnormal. Tetapi sel abnormal ni ataupun tisu abnormal. So tisu abnormal ni ada 2 jenis. Satu adalah maligna, satu lagi adalah benigna. Yang ini adalah maligna. Sebab dia boleh menyebabkan kanser. Kenapa kita kata kanser? Dia jahat, dia boleh masuk sistem badan yang lain. So dekat sini dia kata explain how. So 2 markah. So ini arahan dia terangkan bagaimana sel tu terbentuk. Ini adalah tugasan. So tapi dia ada persamaan tau. Apa-apa tumor adalah terhasil melalui proses apa? Mitosis. Okey, mitosis sahaja tak dapat markah tau. Mitosis sebenarnya baik. Macam mana mitosis tu boleh jadi tak baik? Tak terkawal. Yes, very good. Mitosis tidak terkawal. Okay, so mitosis tidak terkawal ni, okay, kalau kat sini kata kat sini explain macam mana sel ini terbentuk adalah disebabkan oleh mitosis tidak terkawal. So bahayanya sel kanser ni, dia buat apa? Sel kanser atau tumor maligna, dia buat apa? Akan buat apa dengan sel-sel bersebelahan? Dia akan musnahkan sel-sel normal. Ya, dia akan memusnahkan sel-sel normal ataupun saya akan tulis kat sini menyerap nutrien sel normal, nutrien sel normal. Dia memusnahkan dengan cara dia menyerap nutrien tau. Menyerap nutrien sel normal. Bila dia menyerap nutrien sel normal, itu yang dijadikan dia boleh membiak lebih banyak. Sedang kata asalnya sel kanser tu satu. Dia ambil nutrien daripada sel bersebelahan menyebabkan dia boleh mitosis menjadi lebih banyak. Bila dia jadi banyak, yang ini kita panggil dia sebagai parasit, dia akan masuk salur darah, dia akan attack sistem badan yang lain. So dengan cara itu yang kita panggil dia sebagai dia memusnahkan dengan cara dia menyerap nutrien sel yang normal. Okay, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kanser? Kanser ni kadang-kadang disebabkan oleh mutation. So apakah penyebab kanser? Apakah yang menyebabkan kanser boleh berlaku? Macam mana kanser boleh berlaku? Karsinogen. Yes, bahan karsinogen. So bahan karsinogen. Okay, yang ada dalam mana ni bahan karsinogen ni? Dalam Asap rokok. asap rokok. Dan satu lagi contohnya apa? Yang kita, apa dia Adlin? Faktor genetik. Ya, faktor genetik boleh. Faktor genetik. Satu lagi saya nak ambil adalah radiasi. Macam dekat Fukushima. Jepun tu, radiasi.
Okay, so radiasi juga dia boleh menyebabkan kanser. So, itu sahaja untuk hari ni. Saya slow je sebab tu saya ambil 2 hari. Esok pun ada bio. Saya nak ajar awak, you guys nak ajar slow-slow tapi masuk. So, hari ni kita belajar adalah mengenai mitosis. Sekejap terima kasih pada yang masuk. Saya tahu bukan benda yang senang. Nak cari semangat belajar masuk online dan satu lagi bila kita tahu maybe kita tak jumpa Oktober. So basically memang macam mana nak cakap, nak cari husnuzon tu it takes time kan. Sekejap saya nak pangkah ni. Okay, so basically tak apa. Bagi saya, insyaAllah Allah tu tak kejam. Mesti ada hikmah dia kenapa benda ni jadi. So benda ni jadi kat kita sebab saya rasa Allah tu tahu, Tuhan tu tahu kita kuat dan kita boleh face this kind of challenge. So korang kena cari your strength lah. Okay, boleh frust. I mean korang nak rasa frust, korang nak rasa stress. It's your choice sebab perasaan tu Tuhan yang bagi. Tapi you choose wisely how to react. Macam mana korang nak ni, takkanlah korang asyik nak marah je all the time kan. Sebab marah tu, is anger tu, is tak adalah benda yang bagus. So basically you are smarter than that. So cumanya korang terpaksa matang lebih cepat. Faham tak maksud saya? Korang sepatutnya 17 tahun ni korang sonok-sonok, just enjoy the life, enjoy with your friends. Tapi sekarang you guys punya 17 tahun korang kena fikir husnuzon, korang kena matang. So korang punya mental kena kuat. So sebab tu saya kata awak kena matang cepat lah. Setuju tak? Korang tak ada pilihan, you have no choice. Okay, so hari ni kita cerita pasal pembahagian sel sahaja. So pembahagian sel ni tadi kita cerita ada berapa jenis pembahagian sel. Ni, pembahagian sel ni kalau lah mula nukleus membahagi, kita kenali sebagai apa? Karyokinesis. Yeah, kita kenali sebagai karyokinesis. Lepas tu sitoplasma membahagi kita panggil sebagai sitokinesis. Kemudian kita belajar mengenai kita sel. So kita sel terbahagi kepada G1, terbahagi pada interfasa dan juga fasa M. So interfasa terbahagi kepada G1, S dan juga G2. Fasa M terbahagi kepada mitosis dan juga sitokinesis. So senang kata kenapa interfasa ni penting? Interfasa ni penting, macam saya katalah, korang nak main bola, korang nak pergi perlawanan apa-apa ataupun korang nak bayangkan korang ada pertandingan kawat. Tak adalah besok nak kawat baru korang nak berlatih. So basically biasanya korang nak bertanding. So basically korang akan berlatih berkawat tu lebih kurang 2 bulan atau sebulan lebih. So interfasa ni pun sama. Interfasa ni adalah fasa preparations untuk proses fasa M yang paling penting. Okay, sebab tu interfasa tu lama. Macam korang belajar bagai nak rak 2 tahun. Untuk SPM yang bio ni katakanlah, bio tu sehari je. Tapi korang belajar bio tu untuk 2 tahun. So dia punya perasaan tu sama macam sekarang lah. Okay, so awak sekarang adalah dalam fasa interfasa. Fasa ready untuk berjuang untuk SPM. Tapi SPM tu berapa jam je, tapi korang belajar 2 tahun. So basically itulah kita nak panggil dia sebagai kita sel. So kita sel tu terbahagi pada interfasa dan juga fasa M. Kemudian dalam pembahagian sel ni kita pecahkan kepada 2. Satu adalah mitosis, satu lagi adalah meiosis. So mana satukah yang boleh menghasilkan gamet? Proses gamet ni terhasil melalui proses apa? Mitosis ke meiosis? Meiosis. Meiosis. Okey, apakah kepentingan proses mitosis? Apakah kepentingan proses mitosis? Apakah aplikasi proses mitosis? Untuk apa? Nambah bilangan sel. Nambah bilangan sel. So kita boleh gunakan aplikasi mitosis ni dalam bidang apa? Ini nak betul. Kultur? Culture tissue. Culture tissue, bahasa Inggeris panggil culture tissue. Ataupun bahasa lain known as? Pengklonan. Ya, pengklonan. Okey. So, apa jadi kalaulah masa anafasa 1, kromosom senang kata kromosom homolog itu tidak berpisah ataupun tak disjungsi berlaku. Apakah kesan dia? Apakah kesan dia? Dia akan menyebabkan penyakit apa? Saya cantikkan. Dia boleh menyebabkan penyakit apa?
Sindrom Down. Syndrome Down. Kejap saya nak buat refleksi untuk hari ni. Selalu saya lambat tulis. Kejap tu busy sikit hari ni tapi saya nak juga buat kelas 59. 59 refleksi, kemudian kita ada 59 saya pun dah pening dah ni. 71 hingga 100 hingga 90, 89 hingga 70. Kemudian 71 hingga 50. 71 hingga 60. Saya punya range ni tiba-tiba mat saya teruk betul. 40 hingga 59. Okey lah. Lepas tu akhir sekali adalah 39 hingga 20%. So saya buat pools, save, launch. So awak tengok pool hari ni awak tengok apa yang kita dapat hari ni, awak tengok refleksi kelas hari ni, berapa peratus yang kelas hari ni kita belajar pasal bab 5, tingkatan 4 yang boleh faham antara 100 hingga 90, satu lagi adalah kedua 89 hingga 70, ketiga adalah 71 hingga 60, kemudian ada 40 hingga 59, 39 hingga 20. So basically jangan risau, benda ni sebenarnya adalah anonymous pool. So bila kita kata anonymous pool, dia adalah sebenarnya adalah refleksi kepada diri sendiri. Kenapa saya rasa refleksi pada diri sendiri ni adalah penting? Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam kita faham tapi sebenarnya kita tak faham. So basically korang boleh nilai diri korang sendiri, korang sebenarnya dekat bahagian yang mana. Sekejap Okay. Right, 60 hingga 69. Patut. Kan dah salah. So korang tekan line mana? Itulah saya rasa macam saya salah. Agak dah salah tapi biasalah. Okay. So korang tekan je lah mana yang kena. So antara 39 ni, hingga 20 ni maybe saya rasa korang lambat masuk kot. Okay, so siapa yang ada kat sini macam ni tau. Bila korang dah tekan yang bahagian macam ni. 29 hingga 20 ini adalah self assessment. Lepas kelas, habis kelas tambahan, korang luangkan masa 30 minit belajar balik. Belajar balik apa benda yang korang tak faham. So sebab tu saya bagi awak buku. So tulis balik, awak tengok balik, tulis kat situ apa yang korang tak faham. So basically buku ni make sure korang lengkapkan semua. Okay, so senang kata saya rasa kita sekarang dah belajar pasal drilling. So basically korang kena lengkapkan. Dan satu lagi disebabkan kita lama nak jumpa, hari tu saya ada buat. Tapi bagus ni satu macam kita orang cikgu bio, banyak-banyak cikgu korang, kita orang discuss with one another. Macam saya hari tu saya ada tanya cikgu, saya sangat bernasib baik tau Kuala Selangor. Kita orang ada banyak meeting dengan cikgu SBP dan surprisingly cikgu SBP tu nama Mardiana. Basically saya dah kenal dua orang cikgu SBP nama Mardiana. Satu daripada Macang, Kelantan. Satu lagi daripada SBP Semasho. Yang Semasho tu cikgu adik saya. Cikgu adik saya. So basically is very smart lah. So saya tanya macam mana nak buat kan. Dia kata dia buat adalah teknik drilling. Macam kita buat ni lah. Dan satu lagi dia kata disebabkan maybe pandemik yang begini yang teruk, dia kata kita kena biasakan budak dengan soalan amali. Dan sebab tu saya pilih buku ni. Sebab buku ni pun ada satu set soalan amali. Dia kata kita cuba revise amali-amali wajib. So basically bila saya dah habis tajuk ni, tajuk soal struktur ni, kita akan buat, senang kata kita akan buat soalan amali pula. So untuk besok, kelas untuk besok, kita settlekan soalan struktur dan juga soalan esei. So esei nombor 9 dan juga esei nombor 10. Nanti saya bagi balik, saya tengok siapa yang patut kena buat soalan tu. So nanti korang snap, korang bagi kat saya. Tak pun kalau tak korang snap, share je terus dekat dalam kumpulan. Tak kisahlah korang share dalam grup bio WhatsApp ke atau Telegram. So itu saja sebab korang ada kelas sekali. Dan saya sebenarnya hari ni tamak. Kelas saya ada 3 kelas untuk hari ni. Okay. So itu sahaja.